KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku hos anda. Dan untuk hari ini, kita akan belajar mata pelajaran fizik. Tetapi sebelum tu, saya ada sesuatu khas untuk anda semua di mana saya akan buat silap mata. Ya, perhatikan batang pipe yang biasa ini memang batang pipe yang memang biasa. Tak ada apa-apa yang istimewa untuk yang ini. Memang keras. Dan apa saya akan buat? Saya akan ubah saiz batang pipe ini. Sila perhatikan ya. Saya akan menggunakan cecair ini. Dan saya akan masukkan batang pipe ke dalam cecair. Ya, masih tidak ada lagi perubahan dari segi saiznya. Tapi dalam kiraan 3, 2, 1. Ten-tenen. Nampak kan? Tetapi apabila saya keluarkan balik, saiz dia berubah menjadi kepada yang asal. Kalau anda nak tahu bagaimana saya buat silap mata ini, jom kita masuk kelas. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Afifi. Hai Cikgu, salam sejahtera. Sihat Cikgu? Sihat. Dan sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP Cikgu, saya ada gel pembasmi kuman di sini untuk Cikgu. Dan seperti yang anda nampak di rumah tu, kita pun memakai pelitup muka. Jarak di antara kita berdua memang dijaga lebih daripada 1 meter Cikgu. Dan saya pun akan amalkan SOP. Terima kasih Cikgu. Ialah kebersihan tangan mestilah sentiasa dijaga sama ada menggunakan gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer ataupun kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Okey, baiklah Cikgu. Mungkin kepada mereka yang menonton tadi kan, mungkin mereka terhibur dengan silap mata saya Cikgu. Tapi mungkin Cikgu boleh terangkan bagaimana saya membuat silap mata tersebut Cikgu. Okey, sebenarnya mata tak silap. Ya. Mata kita tak silap. Okey, kerana ini apa yang kita buat sekarang ni ialah salah satu fenomena cahaya. Ya. Iaitu diperkenalkan iaitu fenomena pembiasan cahaya. Okey, baik. Sebenarnya pembiasan cahaya ni kita biasa dengar. Ya. Okey, cuma pembiasan cahaya ni sebenarnya ada banyak. Okey, salah satu dia efek dia pembesaran. Ya. Yang tadi yang Syam buat tadi lah. Okey, yang kedua pembengkokan. Macam mana kita akan nampak pensel boleh bengkok, straw boleh bengkok bila masuk dalam air. Okey, kalau kita tengok, kita akan tengok betul-betul. Okey. Dan biasanya ini Cikgu kita kena lihat daripada atas kan Cikgu? Ya, biasanya kita akan lihat kesan pembengkokan ini daripada atas. Okey. Kalau kita tengok orang duduk dalam kolam, kita akan nampak ataupun kita masukkan kayu dalam kolam, kita akan nampak bengkok kayu tersebut sebab kita tengok daripada atas. Sekarang saya nampak Cikgu. Ya. Okey. Sebab orang akan duduk kat sini. Orang tak duduk kat sini. Ya betul. Jadi kita akan nampak kenapa kaki dia bengkok, kenapa batang kayu terbengkok. Sebenarnya dia adalah lurus. Okey. Right. Jadi inilah kesan-kesan pembiasan. Ya. Jadi kita nak tunjuk sikitlah apa lagi kesan-kesan pembiasan. Ya Cikgu. Okey. Okey Cikgu, silakan. Ya. Okey, kalau kita tengok ini contoh lain fenomena yang disebabkan oleh pembiasan. Saya ambil kat Google lah. Okay, kalau kita nampak kepala dia ke depan. Terapung pula. Badan ke belakang. Okey, ini semua ialah kesan-kesan pembengkokan cahaya. Okey, kenapa nampak? Kenapa itik dia macam rosak? Okey. Ya. Cerita sebenarnya saya terangkan secara animasi. Okey, ini adalah air, ini ada udara. Okey, kita berada di luar pemerhati. Jadi kita nampak kayu tersebut separuh masuk dalam air. Ya betul. Jadi apa yang berlaku ialah pembiasan cahaya. Macam mana pembiasan cahaya tu? Kalau yang berada di udara yang atas tu, kita akan nampak lurus. Masuk dalam mata kita, tak ada masalah. Tetapi yang berada di bawah tu, di dalam air tersebut, okey, bila dia nak keluar daripada dalam air ke udara, dia akan melalui pembiasan. Pembiasan tu macam mana? Pembengkokan cahaya. Jadi cahaya tu akan bengkok dan masuk ke dalam mata. Jadi bila kedua-dua cahaya itu masuk dalam mata kita, kita akan nampak lurus. Lurus macam mana? Kita akan nampak kedua-duanya straight. Kita akan nampak terpisah. Di atas air dengan di dalam air itu kita akan nampak terpisah. Sebab itu kita nampak kesan-kesan bengkok, kesan-kesan apa tadi binatang tadi itu kepala tempat lain, pembesaran dan sebagainya. Ini datang daripada pembiasan. Okey, baik.
Jadi soalan dia, kenapa cahaya itu bengkok? Kenapa kena cahaya itu bengkok apabila melalui dua medium yang berbeza ketumpatan optik? Okey. Apa maksudnya ketumpatan optik? Maknanya air kita faham lebih tumpat daripada udara. Ya, betul. Okey. Cerita je macam gini. Kalau kita tengok, nampak? Ini dari buku teks. Okey, gambar-gambar dari buku teks. Kita tengok macam mana pensel boleh bengkok daripada bila masuk dalam kaca. Pensel kelihatan bengkok dalam air. Okey. Pembiasan cahaya ini akan berlaku disebabkan oleh kelajuan cahaya yang berubah. Laju cahaya berubah apabila merambat daripada dua medium yang berlainan ketumpatan. Maksudnya kalau dekat udara, laju cahaya ni lain. Bila masuk dalam cecair, laju cahaya akan berubah. Masuk dalam pepejal, seterusnya dia akan berubah. Jadi perubahan laju inilah yang menyebabkan bengkok tadi tersebut. Okey? Ada orang tanya pula, kenapa bila berubah laju, dia bengkok? Jadi saya terangkan menggunakan animasi sekali lagi. Okey, cikgu. Okey, ini jalan tar. Ini kereta. Jalan tar dengan rumput, kita semua maklum. Kereta akan laju dekat jalan tar. Jadi bila kereta tu laju, dia akan jalan straight. Tapi bila dia nak masuk dalam rumput, dekat rumput akan menyebabkan kereta ini perlahan. Okey, kalau tengok tayar A dengan tayar B, yang mana tayar kena rumput dulu? Tayar A, cikgu. Tayar A. Jadi tayar A akan perlahan. Tayar B masih laju. Ya, betul. Jadi bila tayar A perlahan, tayar B laju, dia akan menyebabkan terbengkok. Gitu. Jadi bila tayar A dengan tayar B, dua-dua dah atas rumput, dia akan meneruskan perjalanan. Tapi dah tak sama dah laju dengan yang dekat luar tadi. Ada pembengkokan, cikgu. Pembengkokan pergerakan. Ini baru kereta. Cahaya pun lebih kurang konsepnya sama. Jadi senang cerita, kalau dia bengkok tu maknanya kelajuan dia berkurang. Lagi bengkok, lagi kurang laju dia. Okey, faham. Ini contoh perbandingan ketumpatan optik dengan pembengkokan cahaya. Kalau kita nampak sini, ketumpatan optik B lebih besar. Kenapa B lebih besar dari A? Kalau kita tengok A ini, kita kata bengkok menjauhi normal. Keluar. Manakala yang D dengan C, dia bengkok mendekati normal. Maknanya jika dia lebih bengkok mendekati normal, maknanya dia lebih perlahan. Kelajuan dia kurang sangat. Maknanya kalau dia jauh dari normal, dia semakin laju. Yes. Okey. Okey, cikgu. Saya rasa saya ada satu soalan di sini. Okey, boleh. Di mana apakah yang akan berlaku kepada cahaya apabila cahaya melalui udara, dan juga apakah yang akan berlaku kepada cahaya apabila ia melalui bongkah kaca? Okey. Untuk menjawab persoalan tersebut, seperti mana kita sebut tadi, udara mempunyai ketumpatan optik. Walaupun udara ini macam hanya zarah-zarah udara, dia juga mempunyai ketumpatan optik dia tersendiri. Manakala air juga mempunyai ketumpatan optik dia tersendiri. Jadi apabila cahaya melalui udara yang kita kata ketumpatan optik yang rendah, masuk ke dalam kaca yang ketumpatan optiknya lebih tinggi, cara logiknya, dia masuk ke dalam kawasan ketumpatan tinggi, maknanya dia akan lebih perlahan. Ya, betul. Jadi ia akan melalui yang mana? Dia akan melalui daripada D ke C. Maknanya ketumpatan rendah ke ketumpatan yang lebih tinggi masuk dalam kaca. Maknanya dia akan mendekati normal. Kalau perangai dia mendekati normal ni, maknanya dia akan semakin perlahan. Faham, cikgu. Okey, baiklah cikgu. Saya rasa selepas ini kami akan menjalankan eksperimen bagi meningkatkan lagi kefahaman kita. Tetapi sebelum itu, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Afifi untuk mata pelajaran kita pada hari ini, Fizik. Topiknya adalah pembiasan cahaya. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey.
Seperti kita tengok tadi, Ya. pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya itu bengkok, apabila memasuki dua medium yang berlainan ketumpatan. Contoh daripada udara masuk ke dalam bongkah kaca. Ya. Jadi macam mana cahaya itu boleh bengkok? Okey, kita tengok sekali lagi. Mula-mula sebelum kita nak tentukan cahaya itu bengkok, kita kena tahu garisan normal. Garisan yang 90 darjah dengan permukaan kaca ini. Okey, baik. Jadi kalau dia tak bengkok mana-mana, dia akan pergi straight. Jadi kalau kita tengok, diperkenalkan yakni sudut tuju. Ya. Di mana sinar yang datang kita panggil sinar tuju. Jadi sudut pada normal tersebut ialah sudut tuju. Okey. Jadi kita nampak cahaya akan terus straight jika tidak bengkok. Tapi isu dia ialah masuk dalam kaca dia akan bengkok. Bengkok ke mana? Dia akan bengkok mendekati garisan normal yang kita sebut tadi. Ini garisan normal, macam mana nak mendekati normal? Kita tarik sahaja dia mendekati normal. Jadi mana sudutnya? Okey, ini dikatakan sudut biasan. Baik. Nampak? Ini pun sama. Jadi normal dia mana? Normal dia ialah 90 darjah dengan permukaan. Okey, jadi bila cahaya tu masuk ke dalam kaca, Ya. dia akan pergi lurus. Jadi kita kena bengkok bila masuk dalam kaca. Ya. Dan bengkoknya mendekati normal. Jadi kita hanya tarik sahaja dia bengkok mendekati normal. Jadi diperkenalkan juga inilah sudut biasan. Kalau kita perasan sudut tuju ialah sudut yang dekat luar. Ya. Mesti pada normal. Ramai pelajar ataupun murid dia ambil sudut yang pada kaca. Kan? Salah kat situ. Ya. Jadi sudut biasan juga sama daripada sinar biasan pergi ke garis normal. Jadi kita dah kena kenal dulu ini ialah sudut tuju, inilah sudut biasan. Sudut biasan biasanya duduk dekat dalam ataupun selepasnya. Okey. Jadi kalau kita tengok ni. Perbezaan sinar cahaya apabila melalui air, ini ialah air, ini bongkah kaca. Okey, kalau kita tengok yang datang, 50 darjah, 50 darjah. Yang masuk dalam air, bengkok, ini pun bengkok. Okey. Sekarang saya nak Syam perhatikan betul-betul apa perbezaan gambar ni Okey, kita tengok. Alright. Dekat sini saya tulis. Yang masuk dalam air sudutnya ialah 40, yang masuk dalam kaca ialah sudutnya 30. Jadi kita nak tanya sikitlah Syam. Okey, ini ialah soalannya. Okey, cikgu. Berdasarkan rajah A dengan rajah B. Ini rajah A, rajah B. Ya. Okey. Yang pertama saya nak Syam bandingkan sudut tuju. Okey. Yang mana sudut tuju tadi Berdasarkan pemerhatian saya, di antara Raja A dengan Raja B, sudut tuju bagi Raja A adalah sama dengan Raja B, di mana ia adalah 50 darjah. Ya, betul. Ini sudut tuju. Ya, betul. Mana kenal sudut tuju. Okey, sekarang B. Bandingkan sudut biasan. Okey. Sudut biasan, saya bandingkan tadi, saya nampak Raja A adalah 40 darjah bagi sudut biasan dan untuk Raja B adalah 30 darjah. Jadi kalau saya nak bandingkan, sudut biasan bagi Raja A adalah lagi besar daripada sudut biasan di Raja B. Tepat sekali. Ramai budak tak boleh jawab macam tu. Dia kata, betul tadi kata, okey, Raja A 40, Raja B 30. Dia berhenti dekat situ. Itu bukan perbandingan. Okey. Cuma penyataan Itu penyataan, ya. Tak menjawab soalan. Okey, bandingkan ketumpatan objek. Okey, kenapa sudut yang datang 50? Sama. Tapi kenapa bila masuk dalam air 40, bila masuk dalam bongkah kaca 30? Jadi dari sini kita memerlukan kefahaman kita tadi. Okey, kita bandingkan ketumpatan optik antara air dengan bongkah kaca. Macam mana pandangan Syam? Sebab yang cikgu sebutkan tadi, bila dia lagi tumpat, maknanya cahaya tu akan bergerak dengan lebih perlahan. Ya, betul. Disebabkan dia lagi tumpat, maknanya sudut biasan pun akan menjadi lebih kecil. Yes. Ataupun berkurang. So daripada sana, berdasarkan pemerhatian saya nampak kan, ketumpatan optik medium bagi Raja B adalah lebih tinggi berbanding dengan ketumpatan optik medium dalam Raja A. Okey, tepat sekali, Tania. Betul. Alright. Okey, tadi pun dah ada sebut tentang laju tadi. Oh ya. Bandingkan laju. Dah tersebut pun tadi jawapannya. Kita ulang sikit. Laju cahaya. Ya. Okey, disebabkan ia mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi, maka bandingkan laju cahaya. Okey, so jadi laju cahaya dalam Raja A adalah lebih laju berbanding dengan laju cahaya dalam Raja B. Betul ke? Betul, Okey, betul, Tania. Dah risau. Okey. Memang betul Okey, kalau ikutkan dalam udara, sebenarnya dalam udara cahaya adalah paling laju. Ya. Paling laju dalam udara ataupun dalam vacuum. Jadi bila dia masuk ke dalam medium, dia akan semakin perlahan. Maksudnya paling laju sebenarnya kat luar ni. Jadi kalau dia punya laju berkurangan, dia akan menyebabkan sudut itu akan makin kecil. Makin kecil sudut maknanya makin perlahan ataupun memang betul lah Raja A lebih laju daripada Raja B. Okey, tahniah. Hebat sungguh.
seronok dapat anak murid ni. Terima kasih cikgu. Bukan cikgu lah. Alright. Sekarang ni tadi kita tengok perbezaan laju cahaya. Tadi laju. Ceritanya laju cahaya dekat udara. Kita ada nilai yang tetap iaitu kelajuan cahaya di udara ialah 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Ataupun kita nak mudah sebut 300,000 300. Okey, sebenarnya laju 30 juta kali kuasa 8. Tapi bila masuk dalam cahaya, bila masuk dalam bongkar kaca ataupun air, laju dia akan berkurang. Kalau kita tengok tadi dah sebut A lebih laju daripada B. Laju yang macam mana? Contoh, dalam air 2.5. Kurang sikit dari 3. Tapi yang masuk dalam kaca 2.0. Maknanya lagi kecil. Okey. Tapi dari sini kita akan nampak kenapa ada perbezaan. Okey. Kita nak memperkenalkan dekat sini iaitu indeks biasan. Indeks biasan. Setiap medium ataupun setiap bahan, contoh air, kenapa kan berbeza-beza tadi kan? Jadi kita ada satu nilai kita nak bagi tahu pada air ataupun pada kaca, kita nyatakan satu indeks biasan, nisbah sahaja. Okey, indeks biasan adalah nisbah laju udara dalam vacuum. Dalam vacuum tu dekat udara lah. Okey, dengan laju cahaya dekat dalam medium. Okey. Laju di udara kita dah tahu 3 kali 10 kuasa 8. Dalam air ialah 2.5. Jadi nak dapatkan nisbah dia sangat mudah. Kita bahagi sahaja. Bahagi sahaja laju di udara dibahagi dengan laju dalam air. Kita dapat nilai indeks biasan bagi air. 1.2. Jadi setiap objek dia mempunyai indeks biasan dia yang tersendiri. Okey. Baik. Okey. Jadi indeks biasan bagi air ini kesimpulan kita ialah 1.2. Tadi kita kata ada air, ada kaca. Dan kita dah nampak macam mana kita nak menghitung indeks biasan air dengan kita dapat nilai 1.2. Okey. Sekarang ni saya nak minta Syaun pula tolong kira. Okey, saya yang jawab. Boleh, macam mana kita nak cari indeks biasan untuk kaca pula? Okey, berdasarkan rumus indeks biasan yang cikgu berikan tadi, saya kena bahagikanlah laju cahaya dalam vacuum yang mana? Iaitu 3.0 kali 10 kuasa 8 meter sesaat. Okey. Lepas tu kita bahagikan dengan laju cahaya dalam medium yang diberikan adalah 2.0 didarabkan dengan 10 kuasa 8 meter sesaat. Okey. Jadi saya rasa secara kalau saya buat congak sebab 10 kuasa 8 tu kita boleh macam abaikan sebab dia pecahan kan? Ya, betul. Kan? So dari kalau saya kirakan 3.0 tu kita bahagikan dengan 2.0, kita boleh dapat 1.5. Wow. Hebatlah matematik. Maknanya Syaun tak perlu tengok kali 10 kuasa 8 ni. Sebab dia sama je. Okey. Dah ada dah. Potong-potong. Potong-potong. Okey. Alright. Maknanya kali 10 kuasa 8 kita potong, ni potong maknanya 3/2 sahaja. Dapat 1.5. Wow, memang hebat matematik. Alright. Okey, memang betul jawapan 1.5. Kalau kita bandingkan tadilah, indeks biasan kaca adalah 1.5 ataupun 1.5. Okey, kalau kita nampak perbezaan tadi, air indeks biasan dia 1.2, kaca dia lebih tinggi. Bila indeks biasan dia lebih tinggi, nampak dia akan makin bengkok. Makin perlahan cahaya tersebut. Jadi kita dah nampak dia punya cerita sekarang ni. Okey. Jadi indeks biasan untuk udara ialah 1. Ini kita tak payah tengok sebab bahagi 1 kan. Okey. Ini contoh-contoh medium. Okey, kalau macam vacuum dan udara kita boleh menganggap indeks biasanya 1. Walaupun sebenarnya udara dia ada sikit. Dia bukan satu tepat. Dia ada 1 something. Okey. Tapi kita anggap 1 sahaja. Minyak zaitun 1.6, perspex 1.5, kaca. Yang paling besar dan tidak dinafikan ialah intan 2.42. Indeks biasa yang sangat tinggi. Inilah beza intan permata dengan kaca. Kita selalu dengar kan. Inilah dia. Okey. Jadi kalau kita tengok perbezaan antara rajah A dengan rajah B, jika indeks biasanya kecil, kita nampak tadilah. Ini indeks biasanya lebih besar. Kan kita nampak dia punya sudut. Okey. Sekarang kita nak perhatikan betul-betul. Cuba Syaun perhatikan betul-betul. Okey, apa perbezaan? Tadi kita dah tahu indeks biasan 1.2 dengan 1.5. Okey. Cuba kita tengok macam ni. Bandingkan indeks biasan. Senang. Okeylah, memang dah ada lah kat sana itu. Maknanya kalau saya nak bandingkan dari segi indeks biasan bagi objek ataupun medium dalam rajah A adalah lebih kecil berbanding dengan medium dalam rajah B. Okey, tahniah, betul. Okey. Lebih kecil. Saya suka ayat tu. Boleh ke? Betul. Boleh. Sebab ramai murid kata lebih kurang. Lebih kurang. Itu macam lebih kurang. Lebih kurang kan? Okey. Lagi tak seronok ialah lebih sedikit. Okey, faham. Lebih sedikit. Okey. Yang kedua, kita bandingkan sudut biasan.
Sengaja saya tak label mana sudut biasan. Okey, sudut biasan tu macam cikgu sebutkan tadi, daripada cahaya yang dibiaskan kepada garisan normal tu lah, di antara itu adalah sudut biasan. Ya, okey. Okey, dia bermakna sudut biasan bagi rajah A adalah lebih besar daripada sudut biasan dalam rajah B. Okey, betul. Okey, ini daripada perhatian kita lah. Ya. Jadi saya nak membuat satu kesimpulan tentang hubungan indeks biasan dengan sudut. Okey, Sudut biasan tadi. Okey, saya rasa untuk hubungan ni kita boleh gunakan jika maka atau boleh. semakin. Okey, Itulah saya guna jika maka lah, Ibu. Boleh. Okey, jika hubungan antara indeks biasan, Ibu. Jika indeks biasan adalah jika indeks biasan adalah lebih tinggi, maka sudut biasan akan menjadi lebih kecil. Yes. Betul. So rasa dia berkadar songsang lah. Saya lagi suka. Okey, mana kita boleh jawab dulu, betul? Betul jawapan. Kalau ikut, betul ya? Kalau ikut pemakahan memang kita bagi makan penuh lah. Okey, biasanya saya akan suruh murid, kalau macam susah nak bina ayat kan, kita akan suruh murid sebut bertambah, berkurang. Okey, kalau saya nak gunakan ayat tu boleh? Boleh. Saya cuba ya. Okey. Semakin bertambah indeks biasan, semakin berkurang. Betul lah? Semakin berkurang sudut biasan. Nampak tak ayat dia sedap sikit? Okey. Senanglah kalau kita buat macam ni. Tahniah. Memang betul, itulah jawapan dia. Sebenarnya soalan-soalan fizik macam ni je sebenarnya. Kita pun pelik kenapa budak tak boleh skor kan. Tapi sebenarnya senang macam inilah. Yelah. Alright, jadi nak bagi tahu sebenarnya apa benda soalan ni. Indeks biasan sebenarnya ada kaitan dengan sudut biasan. Jadi kita nak tengok eksperimen. Macam mana kita nak menentukan sudut indeks biasan dengan daripada sudut biasan yang kita dapat tadi. Okey, ni eksperimen tujuan dia ialah menentukan indeks biasan bagi blok perspek. Dekat sini kita adalah sudut-sudut biasan dan sudut tuju. Okey. Ini bagaimana cara eksperimen tersebut dijalankan. Okey, secara gambar rajah. Tapi kita nak buat eksperimen kat sini, kita perlukan bilik yang sangat gelap supaya kita boleh nampak cahaya dengan jelas. Tetapi saya telah sediakan video supaya kita dapat untuk melihat bagaimana eksperimen tersebut dijalankan. Kalau kita tengok barang-barang tak banyak pun. Kita kena ada blok perspek, kita ada sumber cahaya, jangka sudut, kertas putih ni untuk kita lukislah sudut-sudut tersebut dan pembaris. Jadi mungkin kita boleh tengok bagaimana video ataupun kaedah melaksanakan eksperimen ini dalam video. Okey, jom kita tengok.
Wah, macam menarik juga eksperimen tadi Ego. Tapi apa bacaan yang kita dapat Ego? Okey, daripada eksperimen tadi tu, apa yang kita perolehi kalau kita dalam buku teks, suruh cari sudut biasan. Jadi kita dah dapat sudut biasan tadi. Okey, dan kita kena cari sin I dan sin R. Kita tekan kalkulator lah. Jadi kita masukkan data-data untuk 20 darjah kita dapat sin I berapa dan untuk 13 darjah kita akan dapat sin R berapa. Jadi data inilah yang kita akan gunakan untuk membuat graf dan menentukan indeks biasan. Okey, baik cikgu. Dan untuk yang itu, di mana kita akan mencari indeks biasan, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana dan kita akan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Afifi dan juga saya Sean Steven untuk mata pelajaran fizik. Dan sebelum kita berehat tadi, kita dah jalankan eksperimen ataupun tunjukkan video berkenaan dengan eksperimen dan kita telah pun mendapat bacaan di mana kami pun dapat mencari sin I dan sin R. Betul, Ya, Ibu? betul. Okey. Dari sini, kita kena masukkan dalam jadual yang telah diberikan dalam buku teks. Okey, sudut tuju kita buat tadi, sudut biasan kita dah cari dan seterusnya kita perlu mendapatkan sin I dan sin R menggunakan kalkulator. Maknanya 20 darjah ini, kita tekan kalkulator mendapatkan sudut sin I. Jadi, inilah sin I berdasarkan pada sudut tuju I dan inilah sin R yang kita dapat berdasarkan pada sudut biasan R menggunakan kalkulator. Ya, betul. Jadi, dari data ini, kalau kita tengok dalam buku teks, dia suruh apa? Dia suruh lakarkan atau plotkan graf sin I melawan sin R. Okey, lepas tu dia suruh hitung keturunan dan nyatakan hubungan. Jadi inilah yang kita akan buat sebentar lagi. Okey, kalau kita tengok, ini daripada graf eksperimen yang telah kita buat tadi. Okey, ataupun yang video tadi lah. Jadi berdasarkan graf, apa kita boleh nampak? Nyatakan hubungan antara sin I dengan sin R. Daripada graf ini, kita boleh katakan bahawa ia berkadar terus. Berkadar terus maknanya bertambah-bertambahlah. Ya, tapi betul. kalau untuk graf, seeloknya kita tulis berkadar terus. Jadi apa yang diwakili oleh nilai keturunan? Jadi bila kita kira keturunan, sebenarnya ia akan mewakili nilai indeks biasan. Nilai jadi, N tadi ya? N tadi itu. Jadi macam mana kita nak hitung keturunan? Okey, kalau kita dah belajar matematik, keturunan kita kira daripada Y, tinggi Y bahagi dengan X. Jadi kalau saya keluarkan, tinggi Y tadi berapa? 0.9. Yang X tadi 0.6. Jadi bahagi sahaja. 0.9 bahagi dengan 0.6. Sangat mudah. Jadi kita akan dapat jawapan 1.5. Jadi 1.5 ini indeks biasan bagi bongkah perspek. Okey. Kalau kita tengok sebenarnya, formula dia datang macam ini. Sin I bahagi sin R. Sebab Y ialah sin I. X ialah sin R. Jadi sebenarnya kita boleh guna formula sin I bahagi sin R. Okey. Jadi kalau kita guna bongkah perspek. Kalau kita kita ulang eksperimen menggunakan bongkah kaca yang lain, bongkah kaca X. Ini yang saya dah dapat tadi, bongkah perspek. Kalau saya buat eksperimen sekali lagi menggunakan kaca X, saya dapat graf yang macam gini. Okey, lain sikit. Maknanya kita dah nampak ada perbezaan antara bongkah kaca dengan bongkah perspek. Jadi berdasarkan graf, saya nanti Sean kalau kita tengok bandingkan indeks biasan. Sebab saya dah sebut tadi, indeks biasan ada kaitan dengan keturunan. Jadi macam mana pandangan Sean tentang indeks biasan? Kalau saya nak bandingkan indeks biasan antara perspek dengan kaca X, saya nampak indeks biasan bagi blok kaca X adalah lebih tinggi berbanding dengan blok perspek. Okey, betul. Sebab keturunan secara matematiknya, keturunan bongkah kaca X lebih tinggi. Jadi maknanya betul, indeks biasanya lebih tinggi. Bagus. Okey, kalau kita nak tentukan indeks biasan, kita kena kira sikitlah. Okey, ini ialah kita punya keturunan. Kalau kita nampak, tinggi dia berapa? 0.9 itu. Okey, dengan dia punya X berapa? X, nilai X ataupun sin R dia adalah 0.4. Okey, jadi kita kena bahagi. Macam tadilah. Ke boleh congak? Saya cuba Ego. Oish. Boleh ke? 0.9 dibahagikan 0.4 Ego. Itulah untuk mencari nilai N.
Saya main teka lagi. 1.333. Okey, sin I bagi sin R. 0.9 bagi 0.4. Ya. Sebenarnya jawapan dia 2.25. Okey. Ini congat saya tak bagus sangatlah. Ya. Okey, tapi nombor dia pun agak susah lah kalau kita nak congat kan. Okey, maknanya betul tadi kalau kita nampak indeks kebiasaan bagi bongkar kaca dia lebih tinggi daripada yang 1.5 tadi. Alright. Okay. Jadi kita perkenalkan sekejap hukum Snell. Okey, hukum Snell mengatakan ini ialah hukum Snell. Dia bagi formula N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Jadi nak cerita apa benda ni? Sebenarnya ini ialah bongkar kaca untuk yang pertama, N1 sin theta 1 untuk objek yang pertama, medium pertama. Manakala N2 sin theta 2 adalah untuk medium yang kedua. Ini sebenarnya asal formula Snell law yang kita gunakan untuk menghitung indeks kebiasaan. Cikgu boleh patah balik kepada slide sebelum ni, Cikgu? Ya. Maknanya yang ni adalah untuk menunjukkan biasan ataupun indeks kebiasaan bagi dua medium yang berlainan. Ya, betul. Sebab tu kita ada sin N1. Betul. Yang tadi kan kita tulis N sin I over sin R, itu untuk udara. Biasanya udara. Sebab udara nilai dia satu. Dia tak mengganggu. Okey, jadi kalau dua medium yang berlainan, yes, kita akan guna yang ini. Okey, baik. Okey. Kalau kita tengok contoh, kalau kita tengok pengiraan dia macam mana, N ialah indeks kebiasaan untuk air. Okey, maknanya 1.33 yang ini. Sin 50 sudut pada air. Jadi untuk N2 sin theta 2 adalah untuk intan. Jadi N2 kita nak cari N2 lah. Dan sudut biasanya ialah 24.9. Jadi secara matematik kita boleh mengira berapakah indeks kebiasaan bagi N2 iaitu intan. Dia gunakan formula ini juga, sama sahaja. Jadi kita akan dapat 2.42 untuk intan. Jadi kalau kita nampak cuba kita tengok yang kedua pula. Kalau saya tak boleh bagi jawapan yang akhir pun tak apa. Saya nak macam mana, apa yang nak kena ditulis kat sini sebenarnya. Okey, cikgu. Saya rasa sebab dia sama macam tadi, cuma sebab nilai-nilai telah diberikan, Cikgu. Bagi N1 iaitu 1.33. Okey, betul. Sin theta 1 tu diberikan sebanyak 50 darjah. Okey. N2 tu saya rasa itu yang kita kena cari sebab tidak diberikan. Dan sin theta 2 ataupun untuk theta 2 nilai dia adalah 37.9 darjah. Okey, kita tengok betul tak masukkan dia. Okey, betul. 1.33 sin 50 sama dengan N2 sin 37.9. Maknanya kemahiran murid sepatutnya kena isi benda ni dulu. And then baru kita boleh kira N2 dengan menggunakan matematik. Yang ni kita tekan kalkulator lah kan, main dengan sin ni. Okey, jawapan dia adalah 1.6. Biasanya murid kalau dia dah betul kat sini, tak ada masalah dekat bawah. Okey. Jadi, tadi kita cerita tentang hukum Snell, tentang sudut. Yang first tadi kita cerita pasal laju. Yang ni tentang sudut. Yang ketiga cerita tentang kedalaman. Okey, macam ikan kan, kita nampak dekat tepi kolam, kita nampak ikan tu nampak macam dia berada lebih dekat dengan permukaan air. Nampak macam cetek macam tadilah. Okey, sebenarnya kedalaman ikan yang sebenar ini dia. Ikan sebenar. Yang kita nampak ini image. Kita nampak macam mendekati permukaan air. Ini kita panggil dia kedalaman sebenar, kedalaman yang nyata. Yang ini kita panggil kedalaman ketara, kedalaman yang kita nampaklah sebenarnya. Okey, contoh yang mudah macam gini. Sebenarnya gambar ni agak popular dekat internet sebenarnya. Okey, kita tahu kan askar memang badan dia tinggi. Tapi kenapa nampak kaki dia macam pendek? Jadi itu saya cetuskan persoalan. Kolam yang sedalam 1.5 meter tu, kita nampak macam 1.2 meter ni macam pendek sikit ataupun macam kurang dalam. Sebenarnya ini yang bahaya sebenarnya. Sebab budak-budak dia kata tengok, kolam tu tak dalam. Turun-turun, tenggelam. Kadang-kadang bukan untuk budak saja, Cikgu, macam saya pun bahaya juga. Okey, jadi macam mana kita nak kira indeks kebiasaan menggunakan kedalaman? Okey, kita dah nampak kedalaman sebenar ataupun kedalaman nyata, iaitu kedalaman sebenar. Okey, dan kita nampak kedalaman ketara ni yang kita nampak. Okey, kita nampak macam 1.2 meter je. Jadi kita boleh gunakan nisbah ini untuk menghitung juga indeks kebiasaan bagi medium. Mudah, lagi mudah. Tak perlu nak sin tadi. Okey. Cuba. Kita nak tengok. Sekarang ni ini saya ambil daripada Google juga, kolah dekat surau ataupun dekat masjid. Sama juga, saya pun dah terkena dulu. Saya nak saya pergi ke kolah ini, saya nampak macam tak berapa dalam. Kan? Saya pun masukkan tangan saya. Rupanya sampai kepala. Rupanya sebenarnya dalam. Kita nampak macam cetek. Sebenarnya dia dalam. Itu cerita indeks kebiasaan ataupun pembiasaan cahaya. Jadi kalau kita tengoklah gambar ni. Okey. Saya nak minta Sean, cuba mana yang satu H besar, yang mana satu H kecil, yang mana kedalaman nyata, mana dalam ketara.
Okey, maknanya dalam nyata adalah yang dalam yang betul lah itu, Ya, yang betul. sebenar. Yang sebenar. Ya. Maknanya yang tu adalah 60 cm. Ya, betul. Dan yang ketara itu apa yang kita lihat bagaikan dia cetek kan, Ya. iaitu 45 cm. Ya, betul. Jadi untuk mencari indeks pembiasan iaitu N, kita kena bahagikan. Ya, betul. Jadi kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan sekitar 1.33 bagi indeks biasan air. Kalau tak kaca lain pula cerita dia. Kalau tak kaca mungkin 45 cm ni mungkin jadi 40 cm. Disebabkan ia adalah ia mempunyai indeks biasan yang lebih tinggi. Ya, bagus. Kesimpulan kat situ betul. Alright. Jadi, untuk eksperimen kedalaman, kita boleh buat sebenarnya eksperimen tentang kedalaman. Sebab kita tengok tadi kan, mana tahu 45 cm. Mana tahu 45 cm. Kita boleh buat eksperimen tersebut. Cuma eksperimen itu telah dijalankan. Sebelum ini, untuk cikgu kita yang lain, yang telah menjalankan eksperimen tentang dalam nyata dan dalam ketara. Okey. Jadi secara kesimpulan, ini ialah apa yang kita belajar sepatutnya dalam belajar dalam tingkatan 5. Jadi ini kita tengah belajar tentang pembiasan cahaya. Kita dah belajar tentang hukum Snell. Macam banyak dia punya formula kan. Tapi sebenarnya apa yang saya boleh simpulkan ialah nisbah sahaja. Nak cari indeks biasan je cerita dia tadi kan. Kita ada cerita tentang yang ni 1 2 3 4 formula. Jadi kalau saya permudahkan, kalau tengok tadi Sean dah boleh cerita tentang laju, sin I sin A pun dah boleh kira tadi. Menggunakan hukum Snell tadi pun dah tak ada masalah. Kedalaman pun tak ada masalah, yang mudah. Jadi apa yang saya boleh simpulkan dekat sini adalah kalau soalan tu dia bagi laju. Jadi kita gunalah formula laju. Kalau soalan itu dia bagi sudut. Kita gunalah formula sudut. Kalau ada udara lah. Tapi kalau tadi Sean cakap, kalau ada dua medium yang berlainan, kita gunakan hukum Snell yang sebenar. Yang ada dua medium ini. Tapi kalau dia cerita tentang kedalaman, dia beri kedalaman, kita gunalah formula kedalaman. Sebab kalau kita tengok sebenarnya sama je cerita dia. Nisbah. Bahagi. Jadi sebenarnya sebelum indeks cikgu biasa. teruskan lagi, cikgu, sebab saya rasa lepas ni kita pun nak bincangkan ataupun saya ada satu soalan untuk cikgu di mana mungkin sudah ataupun mungkin indeks pembiasan ni ada hubung kait dengan yang lain, cikgu. Tetapi sebelum cikgu jawab soalan tu, kita akan berehat seketika dan kembali semula Kemenangan Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Afifi untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Fizik Pembiasan Cahaya. Dan sebelum kita berehat tadi, Cikgu dah berikan sedikit kesimpulan kepada apa yang kita telah pun belajar, tetapi kita akan pergi secara lebih mendalam lagi untuk meningkatkan lagi kefahaman kita. Kan Cikgu? Ya, betul. Okey. So daripada apa yang Cikgu sebutkan tadi nilai pembiasan, indeks pembiasan. Ya, betul. Indeks pembiasan sama dengan C bahagi V. Apa tu sebenarnya, Cikgu? Kalau kita tengok balik, sebenarnya inilah formula-formula yang untuk menentukan indeks biasan. Macam saya sebut tadi, kalau dia beri laju cahaya, kita guna C bahagi V. Di mana C ialah laju cahaya dalam udara. Bahagi dengan laju cahaya dalam medium. Manakala sudut dan sebagainya, kita boleh tengok. Tadi kita tengok gambar semua tayang dekat sini kan, tak main langsung lah benda kita kat depan ni. Jadi saya akan tunjuk sikit macam mana dikatakan laju cahaya tersebut. Kita ada beberapa alat dekat sini. Mungkin tak berapa jelas lah sebab kita cerah. Cuma nak bagi tahu, contoh kita ada laser dekat sini. Baik. Macam mana dikatakan laju cahaya tersebut berubah apabila kita laju cahaya dekat atas ini, nampak cahaya, dan apabila dia masuk ke dalam air, lajunya berubah. Inilah katakan C ialah laju cahaya di udara, dibahagi dengan laju cahaya apabila masuk ke dalam medium. Jadi sebenarnya bila cahaya itu masuk dalam air ini, sebenarnya kelajuan dia berubah. Jadi kat sini yang kita akan bahagi ataupun kita akan cari nisbah antara laju cahaya di udara dengan laju cahaya dalam air. Dan disebabkan
ketupatannya berbeza tu. Ya, Bagaikan betul. kita dalam bilik kosong, kita Ya. masuk ke dalam bilik yang banyak orang. Okey. Kalau kalian nak lari kat dalam tu susah juga kan? Ya, Sebab betul. dia Uish, banyak orang. Bagus analogi tu. Ya. Betul ke Ego? Ya, betul. Okey. Ya, itu adalah dari segi laju cahaya. Itu lah. dari segi laju. Okey, yang kedua dari segi sudut. Okey, Ya. kalau sudut biasanya kalau dekat tadi kita guna eksperimen, okey. Sebenarnya kita boleh gunalah eksperimen seperti tadi. Ya. Okey, contoh kita ambil ini adalah lampu. Aha. Kita boleh tengok dia punya sudut. Jadi kita boleh Ya. kira dia punya sudut dalam bongkah kaca. Ya. Okey, dalam bongkah kaca kita ada beberapa jenis lah. Ya. Okey. Mana-mana pun kita boleh guna. Asalkan kita dapat di mana sinar yang tuju dengan sinar yang dibiaskan. Ya, betul. Okey, jadi tidak ada masalah untuk menentukan indeks biasan menggunakan objek-objek ini. Okey, kalau kita tengok dua medium yang berbeza tu, N1 sin theta 1 apa benda tu? Contohnya macam gini. Ya. Saya keluarkan dululah. Okey. Nak minum? Tak apa Ego, belum lagi. Okey. Nanti lepaslah. Okey. Yang tu Okey. pula adalah bukan bongkar kaca juga ke? Kita katakan tadi kita ada perspek dengan bongkah kaca. Ya. Perspek ni dia macam plastik sikitlah. Kaca sebenarnya dia lebih berat. Ya, Dia lebih okey. tumpat. Jadi contoh dia katakan N1 sin theta 1 tu sebenarnya Ya. dua medium yang berlainan yang ya. bukan udara. Okey. Contoh mudah kita ambil bongkah kaca ini kita masuk dalam air. Oh, Basah Boleh pula ke? tangan saya. Okey, boleh. okey. Okey, jadi kalau kita nampak, kalau kita ambil cahaya dan kita suluh, maknanya cahaya itu melalui bongkah kaca, Ya. melalui air dan masuk ke dalam bongkah kaca. Okey. Maknanya dia dah bukan cerita udara dah. Okey. Dia cerita air dan masuk ke dalam bongkah kaca. Jadi kita ada dua medium yang berbeza Yang ketepatan bukan udara. yang bukan udara. Sebab Okey. udara ni nilai dia satu. Jadi tak kacau kan? Ya. Jadi bila cerita dia macam ni, yes, kita akan gunakan hukum Snell yang original yang asal. Okey. Dan mana satu lagi ialah kedalaman. Okey, di mana kedalaman kita dah ada buat eksperimen sebelum ni dalam Mahir. Jadi sama juga cara dia kena guna pembaris. Kita tak ada pembaris kat sini. Okey. Okey. Kalau kita tengok kedalaman yang sebenar, okey, kita boleh bandingkan dengan kedalaman yang dekat luar. Okey. Jadi cara dia kita kena lihat dari atas. Dari atas. Dari atas kita tengok yang mana kedalaman yang kita tengok setara dengan yang dekat luar. Okey. Jadi dari situ kita boleh nampak perbezaan sebenarnya dari segi kedalaman daripada air. Biasanya kita guna air lah sebab air kita boleh masuk dalam dengan pembiasan kat luar. Kita bandingkan sahaja. Kalau kita ni letak dalam air, ini dekat luar. Kita check yang mana sama tinggi. Yang mana sama tinggi. Jadi ini yang dalam air. Ya. Yang ni kat luar. Jadi kita nampak macam sama tinggi. Okey. Jadi situ kita boleh nampak ini ialah kedalaman yang ketara, Ya. ini ialah kedalaman yang sebenar. Gitu. Macam kalau kita bandingkanlah macam kolam renang yang cikgu sebutkan Ya, sebut. tadi, mungkin kalau kita berdiri kat luar, okey, kita nampak memang dia bagi yang nyata ataupun kedalaman yang sebenar iaitu 5 kaki contoh. Tapi kalau kita berdiri kat sana, kita lihat kat bawah, nampak dia punya dasar kolam renang Ya, tu. betul. Dia macam 2 kaki sahaja. Betul. Daripada sana kita pun boleh mengira pembiasan ataupun indeks pembiasannya iaitu 5 kaki contohlah 5 Betul. kaki bahagi 2 kaki, kita dapat indeks pembiasan dia adalah 2.5. Lebih kurang. Lebih kurang kan? Okey. So macam itulah Ego. Betul. Ya. Jadi disebabkan perbezaan-perbezaan inilah yang kita katakan pembiasan cahaya tadi, itu yang tadi kita nampak fenomena tadi tu yang Syom buat magic tadi, Ya. tiba-tiba jadi besar. Kenapa jadi besar kan? Kerana pembengkokan cahaya tersebutlah. Ya. Bila pembengkokan cahaya berlaku, kalau untuk yang beaker ni, pembengkokan cahaya dia akan menjadi normal dan akhirnya masuk ke dalam mata. Dia bengkok nampak, dia membesar dan masuk ke dalam mata kita akan nampak dia semakin besar. Okey. Jadi secara keseluruhannya apa yang kita buat pada hari ini, okey. Sebenarnya indeks biasan tadilah. Secara umumnya bila nak suruh kira indeks biasan tak payah pening-pening. Dia sama ada nisbah sahaja. Nisbah ikut soalan bagi. Soalan dia bagi cerita tentang apa? Tentang sudut ke, tentang laju ke ataupun tentang kedalaman. Jadi dengan menguasai formula, bukan susah pun formula ni. Senang sahaja bahagi kan. InsyaAllah kita boleh buat ataupun kita boleh kira dengan mudah. Ya, cikgu. Okey, boleh teruskan cikgu? Okey, jadi dari segi penutup. Ya. Okey, macam mana ceritanya? Sebenarnya kita cerita panjang-panjang ni dah belajar dekat tingkatan 1. Oh, sudah cikgu? Sudah belajar di tingkatan 1. Tingkatan 1 dah belajar pun pembiasan cahaya. Nampak persoalan dia? Mengapa dasar kolam yang cetek nampak macam cetek? Masuk-masuk rupanya dalam. Jadi sebenarnya inilah benda yang kita dah belajar semasa tingkatan 1. Apa beza dengan tingkatan 4 yang kita belajar ni? Ya. Ceritanya tingkatan 1 dia tidak mengira indeks biasa yang macam kita kira tadi. Dia cuma macam pengenalan. Dia kepada pengenalan. konsep dia lah. Kalau kita tengok sains tingkatan 1 dia memperkenalkan apa? Dia memperkenalkan yang pertama ni. Ni kenapa?
kenapa ikan nampak macam berada di atas? Jadi kalau kita nampak ikan, kalau tengok tadi, kalau kita tembak ikan ni, kita ambil tombak dan tembak ikan ni, tak kena. Kenapa tak kena? Sebab kita tembak yang image. Kita tak tembak ikan yang sebenar kerana berlaku pembiasan. So, ikan kelihatan berada pada kedudukan yang lebih cetek. Okey, berbanding yang sebenar. Ini contoh kenapa bila kita tembak ikan tak kena. Kalau kadang orang kampung lagi pandai. Dia kata nampak ikan, jangan tembak ikan dekat situ. Tembak dekat bawah dia. Kita macam, kenapa? Apa petua tu? Itu bukan petua, itu ialah aplikasi. Mana orang kampung, dia tak tahulah, mungkin tak tahulah perkataannya pembiasan. Tapi dia tahu kenapa kena tembak dekat bawah. Sebab yang dia nampak tu bukan yang sebenar. Okey. Yang kedua, ini yang dipelajari semasa sains tingkatan 1. Okey, mereka tak belajar pun tentang pengiraan. Okey, mereka lebih kepada tadilah pengenalan macam mana dikatakan cahaya tersebut nampak. Kalau daripada air ke udara, daripada kawasan yang tumpat ke kurang tumpat, dia hendaklah terbias menjauhi normal. Jadi sebenarnya pergerakan-pergerakan cahaya ini adalah benda yang sangat asas semasa tingkatan 1. Bila dibawa ke tingkatan 4, sebenarnya benda ni dah asas dia dah ada lah. Sepatutnya asas dah ada. Jadi murid sepatutnya bila kita kata okey, apabila daripada udara masuk ke dalam kaca, cahaya pergi ke mana? Benda tu tak perlu nak diulang sepatutnya. Sepatutnya murid dah dapat tangkap. Kita cuma nak kira sahaja, nak kenal mana sudut tuju, mana sudut biasan. Dari situ baru kita mengira. Sebab tingkatan 1 tidak ada pengiraan. Okey. Jadi untuk yang kedua pula nampak sinar tuju. Okey, daripada udara yang kurang tumpat kepada air yang lebih tumpat, kita nampak cahaya terbias mendekati normal. Okey, inilah yang kita sebut tadi, ini sinar normal, garisan normal yang kita normal ni daripada atas sampai ke bawah. Sebab ramai juga murid yang kata, cikgu tak faham cikgu, macam mana dikatakan mendekati normal? Cahaya masuk, dibawa naik atas. Cikgu, atas ni kan normal. Dibawa naik atas. Tidak. Normal kita tarik sampai ke bawah. Macam saya awal-awal tadi, kalau dia tak bengkok mana-mana, dia akan pergi straight. Jadi kita cuma tarik sahaja. Mendekati normal. Normal yang mana? Normal yang belah bawah lah. Gitu. Jadi ini pun sama juga. Kata-kata terbias menjauhi normal, sama juga cahaya yang lurus. Kalau asalnya tidak bengkok, dia lurus. Dan kita tarik sahaja, dia menjauhi normal. Jadi sebenarnya ini telah dipelajari semasa tingkatan 1. Cuma tingkatan 4 kita kena kenal sudut dekat mana. Yang saya kata tadi, ramai murid dia salah sudut. Kita kata, okey, ini sinar tuju. Sudut tuju kat mana? Ramai yang buat dekat sini. Salah. Tapi dia kena berdasarkan garisan normal. Apa-apa sudut mesti pada normal. Sama ada sudut tuju ataupun sudut biasan. Okey. Jadi itu sahaja saya rasa tentang kita punya pembelajaran kita pada hari ini. Kalau murid-murid nak mendapat lagi bahan-bahan ataupun nota ataupun latihan yang lebih banyak, kita boleh pergi kepada sumberku. Okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini kepada mereka yang menonton di rumah, harap memberi manfaat kepada anda semua berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu pembiasan cahaya. Dan cikgu, saya nak kaitkan pula dengan keselamatan dari segi kolam renang tadi. Kepada adik-adik kita yang menonton di rumah tu, anda juga telah pun mempelajari konsep pembiasan cahaya. So apabila anda nampak kolam renang tu, jangan main masuk sahaja kan. Kerana mungkin anda akan tenggelam. Pastikan anda tahu kedalaman nyata. Sebenar. Kedalaman nyata bagi kolam renang tersebut untuk memastikan keselamatan anda sentiasa dijaga. Dan berkaitan dengan keselamatan pula, iaitu kesihatan kita. Pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian COVID-19 ataupun penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di menengah atas. Jumpa di sana.